Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good evening to Prof Mas and fellows victorious. Today, me and my partner are going to present to all of you the analysis of chapter 3, the measurement of delinquency. So this is me and my partners, me Mastura binti Isa di 20212 098711, and my friends Nur Atirah binti Zakaria di 20212 098701. Are you ready? The measurement of delinquency. Arrest data penangkapan. So, mostly the arrest data for juveniles is getting the source from Uniform Crime Report, UCR. So, in UCRs, there's two types of index offenses, which is violent and property. So, first, violence index offenses. What is violent index offenses? Violent, ataupun kita katakan sebagai keganasan ataupun kekerasan, kesalahan jenayah yang melibatkan kekerasan, seperti gambar yang pertama adalah pembunuhan ataupun pembunuhan dengan niat. Second adalah rape. Third is rompakan. Fourth is serangan, aggravated assault. Next, property index offenses ataupun yang non-violent, yang tidak melibatkan kekerasan. First, sebagai contohnya adalah burglary, iaitu pecah masuk. Second is automotive theft, kecurian kenderaan. Fourth adalah larceny theft, iaitu kecurian. And the lastly is arson, pembakaran. Then the FBI consider this hate crime because they are serious offenses and always being reported to the police department. Second, the peak age of arrest among juveniles is very young, which is 21 years old. And lastly, better to look at the arrest of youth 10 to 18 for a better idea of incidents. Since mostly the arrest of juveniles is the age of 10 and above, so Uniform Crime Report ni menganalisis menggunakan daripada usia 10 dan ke atas. And then juvenile arrest in 2006 is 24%, is lower than 1997. So maksudnya pada tahun 1997 the cases is worse than 2006, while in 2006 penangkapan hanyalah 24% merujuk kepada Uniform Crime Report, UCR. Second, drug abuse increased dramatically from 1980s until 1997. Penggunaan dadah dalam kalangan kanak-kanak yang berumur 10 sehingga 18 tahun adalah meningkat daripada tahun 1980 sehingga 1997, dan terdapat 1.6 juta juvana, pesalah juvana telah ditangkap pada tahun 2006. And lastly, daripada jumlah tersebut sebanyak 13,420 atau adalah yang berumur 10 tahun. Dan kesalahan yang dilakukan oleh yang berumur 10 tahun ini hanyalah kesalahan yang kita katakan kecil lah, dan common dan biasa dalam kalangan kanak-kanak, seperti mencuri, vandalism dan sebagainya. Okay, we are going to move to arrest pattern, corak penangkapan. So, arrest pattern divide into 3 categories, which is gender, jantina, second, race, ethnic, and the lastly is age, usia. So, for gender, there were more arrests of males than females. Lebih banyak penangkapan yang melibatkan pesalah juvana lelaki berbanding wanita. The offense which both gender were arrested the most is larceny theft, which is kesalahan yang banyak
data penangkapan antara kedua-dua jantina adalah melibatkan kesalahan kecurian. And then in 2006, the index violent crimes among males and females. Jadi, kesalahan kekerasan yang melibatkan lelaki adalah lebih banyak, iaitu sebanyak 49,274, manakala bagi pesalah juvana wanita adalah 10,411. Then index property crimes among male and females is male 171,449. Itu lebih banyak berbanding wanita, iaitu sebanyak 83,112, iaitu kesalahan yang melibatkan property, harta benda. So next, we move to race. Jadi dikatakan di dalam analisis, white being arrested more often than blacks, American Indians or Asian Americans, which means orang yang berkulit putih dikatakan lebih banyak ditangkap berbanding orang kulit hitam, American Indians dan Asian Americans. But there is a considerable disproportionate arrest bias against blacks. Maksudnya boleh dikatakan berkemungkinan berlaku penangkapan yang tidak seimbang terhadap orang yang berkulit hitam. Contohnya, data pada tahun 2006 terdapat 490,838, iaitu 30.3% orang yang berkulit hitam telah ditangkap kerana melakukan kesalahan juvana. Namun, orang yang berkulit hitam pada tahun 2006 hanyalah 14% daripada populasi mereka. Jadi, mana datangnya separuh penangkapan tersebut? Jadi, data ini dikatakan bagi kategori kaum ataupun etnik adalah sangat tidak tepat mengenai penangkapan orang yang berkulit hitam kerana berlaku penangkapan yang tidak seimbang. Okay, now we will move to the next categories, which is age, usia. So now, look at the graph that has been given here. So this graph adalah juvenile arrest rate, kadar penangkapan juvana pada tahun 2006 from age of 10 to 24 years old. So, untuk graf yang pertama adalah melibatkan kedua-dua jenis jantina daripada usia 10 sehingga 24 tahun. First, the grey lines is property index offences. Meanwhile, the darker line is violence index offences. So first, as we can see, the peak age of property index offences in the first graph is 18 years old, then decrease until the age of 24 years old. Meanwhile, for violence index offences, the peak age is also 18 years old and steadily until 24 years old. So, for males and females, the peak age for males for two categories of crimes is same, 18 years old. Meanwhile, for females is 17 years old and for violent index offences is steady. So, we see sebelah, the peak age adalah male for 13 to 14 is index property crime, iaitu kesalahan jenayah yang melibatkan harta benda. Meanwhile, kesalahan jenayah yang melibatkan kekerasan adalah pada umur 18 tahun, as we can see at the graph before. Next, for females, the peak age for both type of crimes is 13 to 14. Next, property crime are much more common among youth than violent crimes. Maksudnya,
kesalahan jenayah yang melibatkan harta benda seperti kecurian, merosakkan harta benda, vandalism adalah sangat-sangat common dalam kalangan belia berbanding dengan jenayah-jenayah yang melibatkan keganasan lah, seperti pembunuhan dan sebagainya. So, apa yang kita dapat lihat daripada graf ini? Jadi kita dapat lihat peningkatan daripada usia 10 sehingga 18. Seperti yang saya katakan tadi, peak age is 18. But berlaku penurunan daripada umur 19 hingga 24 tahun. Kenapa terjadinya trend begitu? This is because of the age of maturation ataupun descendant effects, which means pada satu-satu usia ataupun pada sebelum usia ataupun maafkan saya pada selepas usia 18 tahun, most juvenile offenders akan mengurangkan kesalahan jenayah kerana disebabkan oleh faktor kematangan. Jadi, I'm too old for doing this, I should stop. Maksudnya di situ disebabkan perkembangan usia. Okay, we are going to move to National Incident Based Reporting System, NIBRS. What is NIBRS? So in 1970s, law enforcement agents and administrators began to call for a more comprehensive system of collecting information on crime in the United States. Means, pihak undang-undang telah mula mencari jalan untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif dan lebih tepat mengenai pesalah-pesalah juvana di United States. Besides, in 2004, over 5,200 law enforcement agencies use NIBRS. Besides, FBI had approved 26 states for NIBRS participation. Means, terdapat lebih 5,200 undang-undang telah menggunakan NIBRS sistem ni. Dan dalam masa yang sama, pihak FBI telah mengiktiraf 26 negara dalam penglibatan menggunakan NIBRS system. Besides, NIBRS divided into two groups, which is Group A and Group B. Group A include 22 offense categories and 46 particular crime. Besides, Group B have 11 offense categories. Now, we move to the juvenile court data. So, data Mahkamah Juvana. First, there are hundreds of juvenile court in United States. Boleh dikatakan setiap bandar di United States mempunyai sekurang-kurangnya satu mahkamah juvana. So, the data that has been given here is data for 2006. First, 96.3% of juvenile arrests in 2006 is referred to juvenile court. Then, 20.8% is handled within police department. Maksudnya, berkemungkinan pesalah-pesalah yang telah dibawa ke police department adalah diberikan amaran yang pertama. Third, 8.2% is referred to the adult criminal court, which means 8.2% adalah dirujuk ke mahkamah orang dewasa. And the lastly is the remaining cases of 2006 is referred to welfare agencies ataupun dibawa ke ada police unit. Maksudnya, the remaining cases of 2006 tadi adalah dirujuk ataupun dibawa kepada jabatan-jabatan kebajikan atau diuruskan sendiri oleh police units. Okay, next. In 1980, terdapat 58% of juvenile arrests were referred to the juvenile courts. Maksudnya, terdapat 58% daripada data yang diperoleh daripada 1980 telah dirujuk kepada
juvenile court. Maksudnya kes tersebut adalah kes yang melibatkan kes yang berat bagi seseorang pesalah juvana. Next, in 2004 terdapat lebih 1.6 juta kes delinquency case handled within 2,100 juvenile court in the United States, iaitu 75 daripada population juvana telah dirujuk kepada mahkamah juvana. Okey, kita lihat di sebelah. Those age 15 or less more often involved in property. Meanwhile, older youth more often involved in property and public order offences. Maksudnya, bagi pesalah juvana yang berumur 15 dan kurang daripada itu, kebanyakannya mereka terlibat dalam kesalahan-kesalahan yang melibatkan harta benda, property, seperti kecurian tadi, vandalism dan sebagainya. Manakala bagi yang berumur lebih tua, belia yang lebih tua, kebanyakannya juga terlibat dalam kesalahan jenayah yang melibatkan property, dan dalam masa yang sama mereka mostly melibatkan diri dalam kesalahan yang mengganggu ketenteraman awam. And the lastly is most of juvenile court cases in 2004 involve males, which is 73%, iaitu kadar persen yang sangat tinggi bagi kesalahan juvana pada tahun 2004. Okay, next, self-report data. What is self-report data? Iaitu data yang dilaporkan sendiri. So first, UCR data and juvenile court data do not offer a complete picture of delinquency. So tadi kita dah belajar pasal UCR data, iaitu data secara rasmi, dan data daripada mahkamah juvana, iaitu dikatakan kedua-dua data ini tidak dapat memberikan gambaran yang penuh mengenai delinquency. Jadi, apa cara yang telah mereka bawa? So, cara yang mereka telah bawa adalah self-report, di mana self-report menggunakan cara questionnaires concerning delinquency, iaitu menemuduga mengenai kesalahan-kesalahan juvana yang pernah dilakukan. And then, self-report measure as juveniles whether they have commit one or more delinquent behavior. Maksudnya, pihak-pihak pengumpul data tadilah, mereka akan menggunakan data melaporkan sendiri, di mana mereka menemuduga dan bertanya kepada kanak-kanak, remaja yang dalam golongan pesalah-pesalah juvana lah. Diorang bertanya berapa kali diorang pernah melakukan kesalahan apa yang telah mereka lakukan dan sebagainya. Adakah bagi pendapat anda sendiri, adakah cara ini cara yang relevan dengan bertanya kepada kanak-kanak ataupun remaja ini mengenai kesalahan yang telah mereka lakukan? Dan adakah anda rasa mereka akan mengaku mengenai kesalahan-kesalahan tersebut? Contohnya soalan mereka, "Hey kid, how many delinquent have you done?" Okay. So, untuk penerangan yang lebih jelas, we move to reliability and validity issues or concern, ataupun kita akan bongkar kritik terhadap self-report data tadi. So, self-report data is not an accurate way to discover the truth about delinquency. Jadi maksudnya, self-report data ini merupakan kaedah yang tidak tepat, not accurate way to discover, untuk mengenal pasti kebenaran mengenai delinquency. Besides, juvenile will not divulge their deviant behavior to stranger to fear they may be caught or punished. Maksudnya, pesalah-pesalah juvana ataupun kanak-kanak remaja yang pernah melakukan kesalahan juvana seperti mencuri, vandalism dan sebagainya, tidak akan membongkarkan kesalahan juvana yang telah mereka lakukan kerana takut ataupun fear yang mereka akan ditangkap ataupun dihukum. Sudah tentulah kan, kalau kita sebagai seorang yang
pernah melakukan kesalahan pun kita tidak akan memberitahu kepada sesiapa, terutamanya orang yang tak dikenali mengenai kesalahan yang kita pernah lakukan. Okay, third, institutionalized youth are more delinquent than the most delinquent high school youngster. And lastly is all research on human, especially youth, is protected by government restriction. And lastly, maksudnya semua kajian yang melibatkan manusia, terutamanya yang melibatkan belia bawah umur, adalah dilindungi di bawah kerajaan. Jadi mana-mana kajian yang akan melibatkan data mengenai kanak-kanak adalah sangat-sangat sulit. Okay, and lastly is conclusion of self-report data. Konklusi kepada self-report data yang telah saya terangkan tadi. So first, many researchers have developed and used a self-report measure of delinquency. Second, unrecorded deviance of behavior of our nation youth. White youth admit to having commit an offence at least once more often than do black youth. Maksudnya, daripada self-report data tadi, orang yang berkulit putih telah mengaku pernah melakukan kesalahan jenayah, index offences lebih banyak daripada orang yang berkulit hitam. And lastly is higher percentage of males admit to having commit the offence at least once compared to females. Daripada kategori jantina, jantina lelaki juga telah mengaku yang mereka telah melakukan lebih banyak index offences daripada jantina wanita. Dan lastly, yang berkaitan dengan gambar, seperti yang saya telah katakan tadi, kesalahan jenayah yang mostly dilakukan oleh pesalah juvana adalah kebanyakannya yang melibatkan properti. Seperti gambar yang pertama adalah kesalahan kecurian, mencuri kereta dan pergaduhan yang kecil. Self-report delinquency by gender in percentage. Data kenakalan dari jantina dalam peratus. Delinquency activity. Kelas 1991. I choose the highest and the lowest. Saya pilih yang tertinggi dan terendah. Yang tertinggi adalah argue or had a fight with idea of your parent. Maksudnya bergaduh dengan ibu bapa. Male 87.8, female 93.0 dan all high school senior is 90.0. Dan terendah adalah hit an instructor or supervisor, maksudnya memukul pengajar atau penyelia. Male 4.7, female 1.1 dan all high school senior is 3.0. Self-report delinquency by race. Data kenakalan dari sudut bangsa. Delinquency activity iaitu aktiviti kenakalan kelas 1991 juga. Saya pilih juga the highest and the lowest. The highest is argue or had a fight with idea of your parent, maksudnya bergaduh dan bertengkar dengan ibu bapa. White 93.2 dan black 77.6. All high school senior is 90.0 dan the lowest is set fire to someone property on purpose, maksudnya membakar harta seseorang dengan sengaja. White 1.9, black 1.7 dan all high senior is 2.1. Social class. Social class have 4 items. 1. Some self-report study conclude that incident measure of delinquency reveal significant social class differences. Its mean is beberapa kajian laporan menyatakan bahawa ukuran insiden kenakalan mendedahkan perbezaan kelas sosial yang ketara. 2. If delinquency were measured by properties of youth who admit to committing crime and delinquency, then the rates will be similar for youth of different social class background. Maksudnya, jika kenakalan diukur dengan perkadaran belia yang melakukan jenayah dan
kenakalan, maka kadarnya adalah sama untuk belia yang berlainan latar belakang sosial. 3. Middle class youth are more involved in less serious crime and status offending. Maksudnya, belia kelas pertengahan lebih banyak terlibat dalam jenayah yang kurang serius dan kesalahan status. 4. Social class background and delinquency is that working and lower class youth are involved in more serious form of crime and delinquency. Maksudnya latar belakang kelas sosial ni merupakan golongan pekerja dan belia kelas bawahan yang terlibat dalam bentuk jenayah delinquency yang lebih serius. Maksudnya orang pekerja ataupun belia yang kelas bawah ni banyak lagi akan terlibat dengan kes jenayah. Dan belia kelas pertengahan tidak akan sama jenayah dia dengan kelas bawahan. Macam tu. Cohort study. Cohort study is the detailed analysis of age and delinquency. Maksudnya cohort study ni berkenaan analisis terperinci umur dan kenakalan mereka. Yang kedua, delinquency or police context. Maksudnya usia permulaan kenakalan mereka ni adalah dengan terlibat dengan hubungan polis. Cohort study have two way, is cohort 1 and cohort 2. Cohort 1 is the cohort 1 study conclude 34.9% of the sample had at least one contact with the police by their 18th birthday. Maksudnya cohort 1 ni menunjukkan bahawa 34.9% sampel yang mempunyai hubungan dengan polis pada hari lahir yang ke-18. Dan cohort 2 is this figure drop to 32.8% among the male. Maksudnya cohort kedua ni sampel yang berhubungan dengan polis, yang punya kaitan dengan polis telah jatuh sebanyak 32.8% dalam kalangan lelaki. Victimization study. The crimes survived in the NCVS are divided into personal and property crimes. Maksudnya jenayah yang ditinjau ni dibagikan kepada dua, itu jenayah peribadi dan jenayah harta benda. 1. Personal crimes include the varied crime found in the index crime of the UCR with the exception of murder include simple assault and personal theft. Maksudnya jenayah peribadi termasuk kekerasan yang terdapat dalam jenayah indeks itu UCVR adalah termasuk serangan mudah dan kecurian peribadi, tetapi tidak termasuk membunuh. Yang kedua, property crimes include household burglary, motor vehicle theft and theft in general. Maksudnya jenayah harta benda termasuk pecah rumah, kecurian kenderaan bermotor dan kecurian secara umum. A note on hate crimes. 1. Characteristic of victim that qualify a crime as a hate crime vary but usually include race, ethnicity, religion and sexual orientation. Maksudnya, ciri-ciri mangsa yang melakukan jenayah kekerasan ni adalah termasuk kaum, etnik, agama dan jantina. 2. The victim category most often reported in connection with hate crimes has been that of race. This was mostly because of African American status of the victim. Maksudnya, kategori mangsa yang melakukan jenayah kekerasan ialah kaum Afrika dan Amerika. 3. Study of hate crimes often conclude that hate crimes offender are young people acting in a group context rather than alone. Maksudnya, kajian jenayah kekerasan ni adalah banyak dilakukan oleh golongan muda yang bertindak dalam kumpulan dan bukannya bersendirian. The experimental method. Experiment in a natural setting, which mean where you're living in concrete. Maksudnya, eksperimen dan suasana semula jadi yang bermaksud tempat belia tinggal ataupun berkumpul. Contohnya, kesan perintah bergurau menyebabkan banyak jenayah yang tidak terkawal berlaku.
2. Study of the effect of television or other stimulus on behavior can be conducted in a experimental fashion. Maksudnya, kajian tentang kesan televisyen atau rangsangan lain yang akan menguji tingkah laku belia. Contohnya, seseorang yang selalu melihat televisyen itu berkenaan dengan keganasan dan tingkah laku yang agresif akan menyebabkan ia turut melakukan jenayah tersebut. Summary, itu rumusan. There are several methods of measuring and studying delinquency. It has advantage and disadvantage. Maksudnya, terdapat beberapa kaedah yang menguji tentang kenakalan ataupun jenayah dan setiap kaedah yang digunakan ada kelebihan dan kekurangan. 2. The wise approach to fuller or more complete understanding of delinquency is to use many methods as possible or practical. Maksudnya, pendekatan yang lebih bijak untuk pemahaman yang lebih lengkap tentang jenayah ataupun kenakalan adalah menggunakan kaedah ataupun praktikal sebanyak mungkin. Itu sahaja. Okay, that's all from us. Thank you for watching. Bye.